Bring your A game. Dunia pendidikan sudah berubah. Semuanya sudah berbeza. Kita tidak lagi boleh gunakan cara lama. Snap telah merupakan satu game changer. Pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Setakat ini, Snap telah diperkenalkan di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh, Kolej Yayasan Saad Melaka, Sekolah Menengah Sains Tapa dan sekolah-sekolah di Negeri Perlis. Analisis penggunaan menunjukkan peningkatan dalam peratusan murid menghantar tugasan sebanyak 76%. Tinjauan kami juga mendapati 80% guru dan murid bersetuju bahawa proses pengurusan tugasan sekolah menjadi lebih mudah dengan Snap. Mudahnya guna Snap. Saya boleh bagi homework, marking, semua dalam Snap je. Siap pada rekod dan analisis. Mudah saya nak pantau tugasan murid. Technical support pun ada kalau saya perlukan bantuan. Based on my experience, Snap is the coolest app I've ever seen. We can play games while learning new things and even send our works with just a few clicks. In short, Snap makes my life easier. Kelebihan menggunakan Snap: langganan percuma, integrasi dengan Google Classroom, rekod dan analisis pencapaian, perincian gamifikasi, program ganjaran serta 50% pendapatan hasil iklan akan disalurkan kepada pihak sekolah. Anda berminat? Entry sedia membantu. Snap, bring your A game. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu Snap at Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Karat di besi dikikis-kikis, dikikis hingga cantik berseri. Terima kasih kepada pihak JPN Perlis kerana sudi menjemput saya di sini. Kasihnya ibu tiada ganti, kasihnya bapa sentiasa mekar. Sudilah mendengar pembentangan saya ini. Tajuk diberi Salam Sayang Titi Tok Bandar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin hamdan syakirin ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya Ahmad Izzuddin bin Aziz akan membentangkan tajuk Salam Sayang Titi Tok Bandar. Kenapa Salam Sayang Titi Tok Bandar? Baik, sebelum kita pergi lebih jauh dahulu, lebih izinkan saya untuk menerangkan situasi yang sebenar yang berada di Sekolah Kebangsaan Titi Tok Bandar. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Di Sekolah Kebangsaan Titi Tok Bandar merupakan sekolah kebangsaan yang mana muridnya tidak terlalu ramai, lebih kurang dalam 150 lebih begitu sahaja. Dan di kalangan para murid itu terdiri murid-murid yang mana yang datang daripada pelbagai lapisan masyarakat dan juga latar belakang yang berlainan. Jadi tidak pelik kalau kita lihat pelbagai PL, pelbagai perangai dan pelbagai cara percakapan mereka. Ada yang bercakap kasar, ada yang mengeluarkan kata-kata kesat dan lucah. Itu biasa. Tapi bukan semua pelajar. Tetapi kita risaukan walaupun hanya segelintir sahaja pelajar, tapi ia akan memberi impak yang negatif yang begitu besar kepada pelajar lain. Kalau hal daripada segi untuk memberi salam, lebih lagi lah sedih. Kenapa sedih? Kerana hal memberi salam ini juga kalau kita buat kajian, memang kita akan dapat keputusan yang negatif daripada kalangan guru dan juga staf berkenaan dengan murid memberi salam ini. Mungkin hal ini berlaku disebabkan kerana PKP yang telah dilalui oleh para pelajar, disebabkan kerana pandemik COVID-19 yang melanda dunia dan negara sebelum ini. Apabila pelajar itu berada di rumah, mereka masing-masing hanya melihat kepada gadget saja. Dan mungkin daripada pengaruh gadget itu membuatkan mereka mula menerima satu pengaruh yang negatif. Murid-murid, ingat tuan-tuan yang sekalian, murid-murid mudah untuk menerima sesuatu yang negatif daripada mereka menerima perkara yang positif. Dan mungkin disebabkan hal ini, mereka kurang pemantauan di rumah oleh ibu bapa masing-masing. Oleh kerana hal yang demikian, masalah yang demikian, situasi yang demikian, pihak sekolah telah membuat perancangan dengan kerjasama daripada Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Titi Tok Bandar dan juga Jawatankuasa Disiplin Sekolah Kebangsaan Titi Tok Bandar beserta dengan Panitia Pendidikan Islam. Kami bersama-sama telah pun mengembeling idea untuk memikirkan apakah yang kita patut lakukan untuk merubah situasi ini. Walaupun tidak secara keseluruhannya, kita akan cuba sedikit demi sedikit. Dari situ telah tercetus satu idea di mana kami melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, absyus salam bainakum tahabbu, iaitu sebarkan salam di antara kamu, nescaya akan timbul rasa kasih sayang. Hadis riwayat Al-Hakim. Daripada hadis Nabi ini, kita telah mendapat satu idea, satu cara di mana kita mengambil satu perkara yang paling basic, paling simple, paling ringkas sekali, iaitu kita mulakan dengan sebarkan pada murid ini untuk cara-cara menyampaikan salam. Dan daripada salam itu juga akan timbul rasa kasih sayang mereka antara satu sama lain dan juga warga sekolah masing-masing, insya-Allah. Baik, kalau kita lihat balik situasi di mana kenapa kita fokus kepada salam, sebab salam ini, melalui salam juga murid akan nampak lebih mula untuk menghormati guru masing-masing. Murid akan mula untuk menghormati orang yang lebih tua daripadanya dan murid akan mula menghormati antara satu sama lain. Dan tidakkan ini akan memperelokkan akhlak di kalangan para pelajar?
Kenapa penting kita memperelokkan akhlak di kalangan pelajar? Kalau kita lihat balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, selama 13 tahun Rasulullah berdakwah hal akidah, dan kemudian 10 tahun Rasulullah menyebarkan untuk syariah Islam. Kan daripada hasil antara akidah dan juga syariah itu, akhirnya tercetuslah satu akhlak yang cantik yang lahir di kalangan para sahabat. Tetapi untuk musuh Islam menjatuhkan Islam hanya dengan menjentik akhlak Islam, untuk merosakkan akhlak pemuda-pemudi Islam, untuk menjatuhkan akidah dan syariah Islam. Jadi untuk kita bangkitkan semula, haruslah kita bangkitkan semula dengan akhlak Islamiah di kalangan para pelajar. Bersesuaian dengan objektif sekolah, bersesuaian dengan objektif sekolah, kita nak melahirkan murid-murid yang beradab, murid-murid yang berakhlak. Dan kerana generasi yang akan datang, bayangkan tuan-tuan, kalau generasi yang akan datang yang memimpin negara kita tidak berakhlak. Memang kalau kita lihat situasi di Eropah, di Korea, di belah-belah negara yang bukan Islam, kita lihat mereka begitu maju dengan teknologi yang begitu hebat. Tetapi kita lihat dari segi akhlak pemuda-pemudi mereka, sedih tuan-tuan dan puan-puan. Adakah kita nak jadikan generasi kita seperti itu, negara kita seperti itu? Tidak sama sekali tuan-tuan. Jadi yang kedua, kita nak mengasahkan atau kita nak membiasakan murid dengan amalan-amalan yang baik. Untuk contohnya, apabila dari persegi kita biasakan murid, kita terapkan nilai-nilai salam, kita suruh murid itu sentiasa beri salam. Perkara ini apabila menjadi kebiasaan, mereka akan bawa hal yang mereka lakukan ini sehingga mereka tua dan kelak. Dan juga objektif di sekolah kami nak mewujudkan iklim dini, kerana melalui iklim dini kita percaya melalui situasi Islamik kita akan dapat merubah para pelajar kita menjadi pelajar yang bukan hanya berjaya di dunia, bukan hanya berjaya di dalam pelajaran dan kurikulum, tapi juga berjaya di akhirat kelak, berjaya dalam kerohanian mereka untuk menjadikan pelajar itu lebih berketerampilan. Jadi untuk merealisasikan impian dan objektif yang telah dirangka tadi berjaya, maka pihak kami sama-sama telah melancarkan satu kempen yang telah kami sebut tadi, iaitu Salam Sayang Titi Tok Bandar. Bagaimana kempen itu dijalankan? Okey, yang pertama, pihak sekolah akan menjalankan satu sesi penerangan di mana guru menjadi watak utama dalam hal ini. Guru memainkan peranan yang paling utama, di mana guru akan menjadi role model. Guru dulu yang akan menunjukkan sasiah yang elok, seperti berjumpa dengan guru besar, guru memberi salam, berjumpa sesama guru, guru memberi salam, berjumpa dengan pekerja sekolah, guru memberi salam. Dan kemudian yang kita mengharapkan murid dapat menyaksikan perilaku yang positif ini daripada guru. Dan kemudian guru juga memainkan peranan penting dari segi memberi penerangan yang jelas tentang faedah dan kelebihan memberi salam ini kepada murid-murid. Dan kita meminta pertolongan daripada guru-guru panitia pendidikan Islam apabila masuk ke kelas, mengambil masa lebih kurang 3 minit ataupun 2 minit sebelum ataupun selepas sesi PDP untuk menerangkan tentang adab memberi salam, faedah memberi salam, kepentingan memberi salam. Dan juga kita juga membuat penerangan dan ceramah-ceramah tentang kepentingan memberi salam ketika waktu perhimpunan pagi. Dan kemudian seterusnya, langkah yang kedua, kita lancarkan kempen melalui didik hibur, iaitu kami wujudkan satu lagu, ya tuan-tuan sekalian. Apa dia lagu itu? Lagu-lagu yang biasa memang dah wujud dah. Cuma kita ubah lirik dia sebab kita nak bagi murid itu sinonim dan mudah ingat dengan apa perkara yang kami nak sampaikan di situ. Sebentar nanti kita akan dengar bagaimana lagu itu dialunkan. Baik, dan yang ketiga iaitu kawalan dan pemerhatian. Kita pastikan bagaimana kawalan ini dilakukan. Kita pastikan, contoh kalau guru bertemu dengan murid yang mana murid itu terlupa untuk memberi salam, kemudian guru akan panggil dengan cara elok dan bercakap dengan cara berhemah dan memberi peringatan kepada murid itu, kenapa kamu lupa untuk memberi salam. Sedangkan kita kan sentiasa pesan, sentiasa kalau jumpa guru, jumpa pekerja sekolah, jumpa pencuci, kita sentiasa memberi salam. Jadi kita sentiasa ingat memperingati para pelajar itu. Itu kawalan yang kita lakukan dan pemerhatian yang telah kita jalankan, insya-Allah.
Mungkin penonton-penonton sekalian tertanya-tanya, bagaimana cara salam yang digembar-gemburkan oleh Sekolah Kebangsaan Titi Tok Bandar ini? Okey, salamnya begitu ringkas dan simple, tidak memerlukan modal yang begitu besar untuk kita lancarkan kempen ini. Cukup sekadar kita merangka satu bagaimana adab kita beri salam cara Sekolah Kebangsaan Titi Tok Bandar. Baik, yang pertama kita letakkan tangan di dada dan kemudian kita tundukkan sedikit kepala dan kita ucapkan Assalamualaikum. Cikgu, ustaz, ustazah, pakcik, makcik, tuan, puan. Itulah yang kita cuba terapkan di kalangan para pelajar. Dan kemudian kita melalui lagu pula, lagu yang telah kita buat, kita ubah liriknya saja, di mana lagunya itu contoh seperti ini. Satu tangan di dada, tanda kasih sayang dan keikhlasan. Dua kepala ditundukkan, hormat menghormati, merendah diri. Tiga, Assalamualaikum, ucapan selamat buat semua. Salam sayang Titi Tok Bandar. Itulah lagu yang telah kami buat, dan bila lagu ini kita nyanyikan bersama ketika setiap kali perhimpunan pagi, selepas bacaan pagi, kita kumpul murid-murid dan kita akan nyanyikan bersama-sama. Mula-mula kempen ini dilancarkan guru yang nyanyi dahulu. Tapi sekarang ni murid sendiri yang menjadi kondak untuk lagu ini tersebut. Alhamdulillah. Dan daripada lagu ini, murid menunjukkan satu kesan dan impak yang positif daripada hasil kempen yang dijalankan ini. Berikut adalah dapatan kajian yang telah kami jalankan sebelum kami melakukan kempen Salam Sayang Titi Tok Bandar ini, di mana yang saya nyatakan tadi kajian yang menunjukkan sesuatu yang negatif. Yang sedihnya, kalau kita lihat di sini, kajian ini menunjukkan di antaranya kita soal jawab dengan di kalangan para guru, para staf sekolah dan juga pekerja keselamatan sekolah sendiri menjawab kajian tersebut. Di mana dalam soalan itu terdapat murid yang memberi salam kepada guru, murid yang memberi salam kepada pekerja sekolah, murid yang memberi salam apabila bertemu dengan tetamu di luar, murid yang beri salam ketika nak masuk ke dalam kelas, ketika nak masuk ke pejabat dan juga bilik guru serta bilik-bilik khas. Yang sedihnya, daripada dapatan kajian ini terdapat jawapan yang menyatakan bahawa sangat tidak setuju pun ada, dan ada juga yang menyatakan bahawa tidak setuju. Dan yang di antaranya ada juga yang katakan tidak pasti. Mana bila tidak pasti ni, maknanya mereka pun tak pasti murid ni bagi salam ke tidak. Itu yang menjadi satu masalah. Ya. Dari situ kita nampak bahawa kurangnya murid dari segi memberi salam, menghormati tetamu dan juga menghormati orang yang lebih tua. Dan apabila selesai sahaja dan beberapa bulan kami telah menjalankan kempen tersebut, inilah hasilnya. Walaupun tuan-tuan melihat ianya hanyalah untuk lakonan sahaja, tapi sebenarnya kalau datang ke Sekolah Kebangsaan Titi Tok Bandar, murid-murid sudah mula mengamalkan amalan tersebut. Bayangkan tuan-tuan sekalian, kalau situasi ini berlaku di depan tuan-tuan, tuan-tuan datang ke sekolah, satu sekolah, kemudian sekolah itu murid-muridnya dalam kumpulan berjalan beramai-ramai, memegang dada dan menundukkan kepala, kemudian memberi salam. Tidakkah cantik dan indah daripada situasi tersebut? Pada dapatan yang telah kita lihat tadi, alhamdulillah memang kita nampak satu impak yang positif dan kesan kejayaan daripada hasil kempen yang telah kami jalankan ini, iaitu Salam Sayang Titi Tok Bandar ini. Namun begitu, beberapa perkara yang perlu kita pastikan untuk mencapai objektif, seperti kita nak memperelokkan adab di kalangan para pelajar, kita nak buat satu penambahbaikan. Di mana perkara yang kita buat ni memang dah baik, tapi kita nak buat penambahbaikan. Contohnya dari segi kita memberi penghargaan kepada murid yang kerap memberi salam. Sama ada mungkin kita akan sediakan satu kad, dan kad itu kita akan berikan kepada pelajar itu. Bila setiap kali kita jumpa pelajar yang mengamalkan Salam Sayang Titi Tok Bandar ni, kita akan bagikan kad. Kita akan edarkan di kalangan para guru dan juga para pekerja. Dan mungkin kita akan wujudkan dari segi pemberian mata merit
ataupun kita akan bagi anugerah kepada para pelajar yang mana menunjukkan amalan baik yang paling banyak di kalangan pelajar. Bukankah di dalam data SSDM juga ada untuk kita isikan tentang amalan baik di kalangan para pelajar? Baik. Dan kita harapkan bukan hanya setakat salam sayang Titituk Bandar ni saja yang kami dapat hasilkan. InsyaAllah dan masa-masa ke depan kita akan wujudkan lebih banyak lagi kempen-kempen untuk amalan baik di kalangan para pelajar ini. Tidak kira lah sama ada memberi salam atau cara bercakap yang lebih elok ke bagaimanakah, mungkin akan difikirkan kemudian. InsyaAllah mudah-mudahan apa jua usaha yang telah kita jalankan dan yang kami buat ini mudah-mudahan mendapat berkat dan akan melahirkan satu generasi yang akan datang, iaitu generasi pemimpin yang mana akan membawa negara ini kepada yang situasi yang lebih baik lagi, di mana para pelajar kita bukan hanya maju dari segi teknologi, tapi kita juga maju dari segi adab dan juga akhlak kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang Titituk Bandar. Sekian, terima kasih.